Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanat Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berangkat ke Melbourne, Australia untuk menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Australia pada 5 hingga 6 Mac 2024. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ksatria, penasihat khas ke bawah Duli Maha Mulia, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Melbourne, Australia petang kemarin. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Sidang kemuncak khas ASEAN Australia akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Sonsei Sivanon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai pengerusi ASEAN, dengan The Honourable Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, serta dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dari Republik Demokratik Timor Leste. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia di Melbourne Jet Base dijunjung oleh The Honourable Gad Kearney, MP, Assistant Minister for Health and Aged Care, dan Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pehin Datuk Pekerja Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya bagi hari ke-5 kemarin dengan meneruskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi tahun kewangan 2024-2025 berjumlah lebih 133 juta ringgit. Sebelum meneruskan peruntukan tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pelbagai isu berkaitan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, antaranya mengenai isu bangunan-bangunan kerajaan yang kosong. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan ketika memberi ulasan mengenainya, menjelaskan penilaian dan pertimbangan telah dijalankan ke atas lebih 1,000 bangunan yang kosong untuk tindakan selanjutnya. Penilaian dan pertimbangan jawatan kuasa ini sejauh ini sebanyak 639 bangunan kerajaan yang kosong ini telah diroboh, dan pada masa ini sebanyak 213 buah bangunan sedang diperiksa di dalam penelitian untuk dibuatkan keputusan sama ada ianya masih lagi utuh untuk dibaik pulih ataupun sebaliknya adalah untuk diroboh. Mengenai usaha meningkatkan kualiti dan produktiviti satu kampung satu produk 1K 1P, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menghuraikan antara usaha yang dilaksanakan. Salah satu daripada
hasrat kementerian menandatangani dengan salah satu syarikat iaitu Ghanim adalah untuk mengeluarkan produk-produk yang berimpak tinggi. Artinya sama ada kita ni akan membuat produk baru atau produk yang masa ini memang saja boleh dipakai. Jadi dari segi berimpak tinggi ini, dari segi komersialnya, dari segi jumlahnya, dari segi volumenya. Sebagai contoh jual retail, jual kedai-kedai runcit mungkin dipelopori oleh anak-anak tempatan sebagai kita ni boleh jenamakan ke dia sebagai 1K 1P. Berkaitan saranan bagi user-friendly dalam transformasi digital untuk warga emas, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri seterusnya menjelaskan. Walaupun kementerian akan melaksanakan digital transformation dengan memperkenalkan sistem-sistem sebagai contoh Immigration National Registration System, National Labour Management System, visa and passes, kelahiran kematian, warga negara dan sebagainya. Dan juga di bawah One Moha System akan dimasukkan National Emergency Response System, SafeBN, data consolidation, smart analysis ini. Memang warga emas ini akan diketepikan. Memang warga emas ini akan diberikan layanan-layanan tertentu. Sebagai contoh, kalau sekiranya Indah pandai menggunakan aplikasi ataupun sistem baru yang diperkenalkan, boleh menggunakan counter services yang ada di Jabatan Immigration, di jabatan-jabatan yang ada di kementerian. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Akademi Pertahanan United Kingdom telah menutup tirai Southeast Asia Conference of Commandants yang kedua dalam majlis penutupan yang diadakan di auditorium Akademi berkenaan di Kampung Tanah Jambu. Brigadier Jeneral Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Terduga Haji Ibrahim, pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, dalam ucapannya berkata, selaras dengan tema persidangan iaitu Professional Military Education in the 21st Century, beliau menekankan peranan penting inovasi digital dalam pengaruhi hal ehwal pertahanan dan ketenteraan. Persidangan dihadiri oleh ketua-ketua Universiti Pertahanan dan Akademi Tentera dan wakil-wakil dari Australia, Kerajaan Kemboja, Republik Demokratik Rakyat Lao, Malaysia, New Zealand, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam. Persidangan bincangkan pelbagai aspek pendidikan tentera yang kontemporari dan sekaligus mengukuhkan kerjasama di antara angkatan tentera. Sumbangan 21 naskah buku merangkumi pelbagai topik oleh Suruhanjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dijangka dapat memperkukuhkan lagi kerjasama kedua-dua buah negara. Majlis penyerahan sumbangan buku-buku tersebut diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Muara. Penyerahan buku disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara ini, kepada Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan yang juga melancarkan sudut bacaan. Dengan sumbangan itu diharap dapat memperkayakan sumber bacaan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka dan bolehkan masyarakat mengenali Republik Rakyat Bangladesh. Majlis diisikan dengan sesi bercerita yang disampaikan oleh Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona. 5 buah keluarga terpilih di daerah Tutong menerima sumbangan melalui projek Jalinan Kasih. Sumbangan tersebut diharap dapat meringankan beban keluarga terpilih dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Golongan sasaran terdiri daripada warga emas, anak-anak yatim, golongan mualaf dan ibu tunggal serta mereka yang kurang berkemampuan. Projek Jalinan Kasih ke-16 dianjurkan oleh Radio Televisyen Brunei RTB bagi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang prihatin kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan bantuan. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Muhammad Zulkarnain bin Haji Ibrahim alias Ahmad, pemangku Timbalan Pengarah Kemajuan RTB.
Dalam pada itu, 20 buah keluarga mu'alaf di Kampung Kuala Ungar, Mukim Rambai, daerah Tutong diharap dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lebih selesa dan sempurna dengan sumbangan infak berupa makanan asasi di bawah projek Fathul Barakah 5.0. Turut diserahkan buku panduan sembahyang sunat tarawih dan witir siri bimbingan mu'alaf dan ratib al-atas siri bimbingan mu'alaf. Projek bertujuan memberi peluang kepada orang ramai dalam sama-sama memberikan infak jariah berupa makanan asasi untuk disumbangkan kepada asnaf mu'alaf yang memerlukan. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Agama Daerah Tutong. Satu produk kosmetik telah didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai supaya tidak menggunakan MS Glow Whitening Lifting Serum kerana mengandungi bahan merkuri. Bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Merkuri adalah bahan yang dilarang dalam produk kosmetik seperti yang ditetapkan di bawah Peraturan Ubat, yakni Produk Kosmetik 2007. Orang ramai yang telah menggunakan produk-produk tersebut dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Penjualan produk tersebut termasuk penjualan secara dalam talian adalah menjadi satu kesalahan dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kebanyakan kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok bermula pukul 7 malam sehingga kerja-kerja selesai dijalankan.